Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video kali ni aku nak bawa korang satu so-called gaming phone. Aku rasa korang pun dah tahulah sebab apa, aku pun dah tease kan beberapa hari lepas. Jadi tak nak cerita panjang, kali ni aku nak bawa korang. Kenapa kiri kanan? Ini dia. Asus ROG 3 Tencent Game Edition. Jadi tanpa lengah masa lagi, let's check it out. Yes, ini adalah Asus ROG 3 Tencent Game Edition. Bermaksud dia adalah import China set. Jadi beberapa hari lepas aku ada post berkenaan dengan aku beli benda ni. Jadi aku menerima banyak juga orang kata pandangan daripada kalian semua yang membezakan antara Malaysia set versus China set. Ramai yang kata itu ini. Tapi tak apa. Kalau let's say video ni tak pergi terlalu panjang, ada sedikit masa dekat ujung video nanti, aku akan bahasan sedikit pendapat aku tentang isu Malaysia set versus China set untuk Asus ROG 3 ini secara khususnya nanti. Jadi, secondly adalah, jangan tanya aku kenapa ada dua kotak. Sebab apa, actually, aku dah order awal dengan Fastech Link pada Ahad yang lepas. Tetapi disebabkan aku tak sabar menggeletis sangat nak Asus ROG 3, pada hari Khamis itu hari aku nampak ada satu orang jual second hand murah. Jadi aku sambar. Tup-tup malam tu, Fastech kata dah sampai. Jadi akhirnya ada dua lah. Jadi tak ada masalah lah. Nanti kita akan ceritakan serba ringkas. Jadi macam aku cakap tadi, aku dapatkan peranti ni daripada Fastech Link. So kalau korang nak dapatkan Asus ROG 3 ni ataupun apa-apa peranti yang import daripada China dengan harga super special, korang boleh riki Facebook dia nanti di Fastech Link. So dia update harga hari-hari lah. Jadi korang kena tengok hari-hari. Harga dia turun. Memang padu baik. So sebelum kita buka kotak, mesti korang tanya kan, asal kotak dia kotak petak macam ni kan, bukan kotak macam review lain unbox, bukan kotak yang jenis segitiga macam kapal angkasa tu. Ini disebabkan untuk Tencent Game ni dia ada 3 jenis based on aku punya carian, iaitu dia ada varian yang dipanggil Elite version, dia ada Classic version, dia ada Extreme version. Alright, so tak nak cerita panjang, jom kita buka kotak, kita tengok apa ada kat dalam. Let's go. So ini adalah kotak dia. Ada logo ROG, ada Tencent Game, ada macam keunggu-ungguan kat sini. Atas adalah Republic of Gamers, Tencent Game. Kat bawah adalah ROG Aerodynamic System. Alright. Kat belakang ternampaknya dia punya spesifikasi. Macam aku cakap tadi, aku punya adalah 865 Plus, 12GB RAM dengan 256GB storage. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So, buka kotak, kat dalam ada satu lagi kotak, for those who dare, kepada sesiapa yang berani. Jadi kat dalam terdapatnya SIM card hijau tu, dia ala-ala ROG punya logo, dia ada Republic of Gamers. Nice. Yang pertama adalah dia punya macam documentation in Chinese atau Mandarin. Adanya stiker guys. Oh nice, stiker jenis macam made punya stiker. Alright. Lepas tu ada dia punya manual lagi satu lah. Last but not least, adanya dia punya casing guys. Oh nice. Republic of Gamers, Tencent Game. Nipis lah, dia macam nipis flex punya. Lepas tu ni design belakang dia lah. So banyak lubang lah. So lebih kurang macam casing lepas kot. Macam ni lah rupa dia. Alright. Kat bawah terdapat je 3 perkara guys. Iaitu pertama adalah dongle Type-C kepada lubang bicu audio. So ini menandakan phone ini mungkin tiada lubang kegemaran ramai tersebut. Seterusnya terdapat dia punya wayar pengecasan braided Type-C kepada Type-C, ada logo ROG dekat kepala dia tu. Last but not least adalah dia punya kepala charger, 2 kaki China set, Type-C, logo ROG, dan ini adalah 30 watt maksimum guys, sama macam ROG 2 yang lepas. Guys. So guys, ini dia Asus ROG 3 Tencent Game Edition guys. Nampak? Yang ni yang dapatkan casing aku dah on kan, yang aku dah set up kan. Yang ni yang baru je dapat daripada Fastech Link. Memang nice guys, memang nice. So, jom kita burap, kita tengok apa yang patut. Let's go. Alright, so phone pun dah boot up. Jadi macam biasa, bila kita boot up, kita akan melalui proses yang dipanggil security. Jadi untuk Asus ROG 3 ni, dia menggunakan dua jenis security yang standard 2020 ni lah, iaitu in-display fingerprint dan juga face unlock. So, jom kita test dia punya in-display fingerprint dulu. 1, 2, 3. Alright, nice. Lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. Now, jom kita test dia punya face unlock pula. 1, 2, 3. Okay, pantas. Lagi sekali. 1, 2, 3.
Pantas, kedua-duanya memang undeniable, memang pantas. Gitu. Jadi bila kita melepasi proses security, kita akan nampak ini adalah ROG UI berasaskan Android 10. Ini adalah China ROM. So bila China ROM dia tak ada dia punya Play Store. Korang nampak memang tak ada Play Store dan dia ada setengah benda yang berbahasa Chinese lah. So macam mana nak install Play Store untuk Asus ROG 3 ni? Senang je. Korang nampak ada App Store ni, korang masuk. Okay, ini adalah App Store native untuk Asus ROG 3 lah. Okay, dia punya China punya App Store. Okay, korang pangkahkan dulu. Korang tekan butang search ni, tukar keyboard kat sini. Korang ambil keyboard English ni, korang type je Google. Okay, nampak? Nampak je Google, korang buka, korang install je. Semudah ABC ataupun semudah 1, 2, 3. Lepas tu korang tunggu lah dia install. Lepas dia install, dia akan ada Play Store secara rasmi. Korang boleh login, korang boleh synchronize kontak, kalender semua. Tak ada isu, tak ada masalah. So, aku login sekejap. So, benda pertama yang biasa korang tanya, boleh pakai Netflix tak? Jom kita try carilah Netflix dia. Oh, Netflix pun ada. Kita install, tengok macam mana. So, Netflix pun berfungsi macam biasa. Jadi, menandakan bahawa Play Store untuk Asus ROG 3 China ROM ni memang tak ada isu. Memang mantul. Jadi, macam aku cakap tadi, ini adalah ROG UI berasaskan Android 10. Jadi, macam biasalah, ROG UI ni dia ada dia punya nilai-nilai estetika ala-ala gamers ni lah. Ikon dia memang nampak kegamingan. Dengan wallpaper dia memang kegamingan lah. Wallpaper ni nanti kalau kita masuk dekat dia punya X mode, dia akan bertukar-tukar warna, bergerak-gerak gitu. So macam biasa dia ada swipe down for notification, ada dark mode, dia ada app drawer dia. Okay, kita try tengok dia punya setting. Okay, so setting dia macam ni lah. So guys, ini adalah paparan hadapan untuk Asus ROG 3 di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.59 inci Full HD Plus AMOLED. Dan apa yang menarik tentang paparan ni adalah dia support untuk kadar segar semula 144Hz guys. Jadi Asus ROG 2 yang lepas adalah 120Hz, ini adalah 144Hz. Tetapi apa yang lebih menarik pasal display ni adalah untuk dia punya refresh rate, korang boleh toggle daripada 60 kepada 90 kepada 120 dan kepada 144Hz guys. Dan dari segi design dia masih mengekalkan bezel di atas dan di bawah, di mana bezel di atas ni mempunyai selfie camera dan juga upper front firing speaker, manakala di bezel di bawah mempunyai lower front firing speaker. Ini menandakan bahawa dia mempunyai front dual stereo speaker yang juga support dengan DTS-X. Dan paparan ini menggunakan teknologi Corning Gorilla Glass 6 dan support untuk HDR10+ guys. Beralih pula kepada bahagian panel belakang Asus ROG 3, di mana di bahagian atas menempatkan setup 3 kamera, 2 flash. Di bahagian tengah pula terdapatnya RGB light dengan logo Asus ROG tersebut yang boleh ditoggle, ditukar-tukar warna dan settingnya. Manakala di bahagian tepi sini, kalau korang perasan ada sedikit perbezaan antara Asus ROG 2 dan Asus ROG 3, di mana untuk Asus ROG 3 kali ini dia punya chamber untuk cooling system ni telah mula di-embedded di dalam body dan mula diperkemaskan. Di bahagian bawah terdapatnya Tencent Game punya logo. Dan kalau korang nampak untuk design kali ini dia sudah sedikit subtle, sudah sedikit nampak eksklusif, tetapi masih mengekalkan nilai-nilai sebuah peranti gaming dengan adanya lining-lining rainbow di sekeliling bahagian belakang ini. Di bahagian atas terdapatnya mikrofon sahaja. Di bahagian bawah pula terdapatnya another mikrofon dan juga port pengecasan Type-C yang pertama. Di bahagian sisi sini terdapatnya, kalau korang nampak adanya SIM card tray dan adanya satu penutup bergetah, di mana di bawah penutup getah ni terdapatnya dual Type-C punya port yang boleh digunakan untuk menyambungkan aksesori seperti aero coolernya nanti. Dan dari segi SIM card tray dia mempunyai dual SIM card punya slot tanpa expandable memory. Di bahagian sisi sini pula terdapatnya yang pertama adalah butang on off button yang juga mempunyai accent ke oren-orenan ataupun kemerah-merahan, volume rocker up and down. Dan kalau korang boleh nampak di sisi atas dan bawah terdapatnya trigger button ataupun yang dipanggil A trigger yang juga mempunyai lakaran seakan-akan lukisan ataupun tulisan ROG guys. So dari segi design ni, terutama design panel belakang ni, memang aku amat gemari lah untuk Asus ROG 3 kali ni, di mana dia mengurangkan sikit dia punya keekstreman dari segi gaming phone tu. Jadi selepas ini peranti-peranti seperti ini lebih sesuai digunakan oleh segenap lapisan pengguna ataupun segenap lapisan umur. Now jom kita cerita sikit pula pasal dia punya spesifikasi. Jadi memandangkan ini adalah gaming phone flagship 2020, jadi kita boleh expect segala benda yang terkini terhebat dicampakkan pada peranti ini. Di mana dia menggunakan SoC terkini daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 865 Plus, di mana Snapdragon claim bahawa prosesor ini adalah 10% lebih bagus daripada Snapdragon 865 yang lepas.
Dari segi varian pula, dia mempunyai pelbagai varian, tetapi yang ada kat tangan saya ni adalah varian Classic Edition dengan tetapan 12GB RAM dan 256GB storage, dan dia tidak boleh di expandable memory kan. Dari segi bateri pula, dia mempunyai bateri berkapasiti 6000 mAh dan dia support untuk pengecasan pantas 30W guys. Jadi berdasarkan pengalaman Asus ROG Duo yang lepas, 6000W yang ada pada Asus ROG memang sangat-sangat padu. Dia boleh bertahan satu hari confirm dengan penggunaan yang sangat-sangat heavy guys. Now jom kita bahaskan pula pasal dia punya kamera pula. Jadi macam kita tahu, ini adalah gaming phone. Tetapi walau bagaimanapun, dia tidak mengetepikan isu kehebatan kamera. Di mana untuk selfie kamera Asus ROG 3 ni, dia menempatkan sensor berresolusi 24MP dan support untuk rakaman video 1080p 30 frame per second. Manakala untuk kamera belakang pula mempunyai setup 3 kamera, di mana sensor utama adalah 64MP, sensor kedua adalah 13MP jenis ultra wide dan sensor terakhir adalah 5MP jenis macro sensor. Dan kamera belakang ni mampu merekod sehingga 8K 24 frame per second guys. Jadi siapa kata gaming phone tak pentingkan isu kamera? Ini adalah buktinya guys. So, tak ada cerita panjang, aku pun dah ambil sample shot. Jom kita layan sama-sama. So macam mana guys? Bagi aku, dari segi hasil gambar memang nampak agak sharp, semakin padu lah. Lebih better daripada Asus ROG Duo yang lepas. Lebih kemas. Dia bukan nak competing dengan flagship kamera, dia nak competing sesama gaming phone punya kamera. Habis cerita pasal kamera, kita beralih pula pada audio. Jadi macam aku cakap tadi, dia mempunyai dual front firing stereo audio dengan talaan DTS-X guys. Jadi Asus ROG Duo yang lepas pun padu. Jom kita tengok dia punya kualiti audio kali ni. Alright, 1, 2, 3. So kita maksimumkan audio dia. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. So you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. So far audio Asus ROG memang tak pernah mengecewakan guys. So far this is one of the best audio phone 2020 ever guys. Memang punchy, bass ada, lantang kuat lah. Itulah kelebihan bila kau letakkan dual front firing stereo audio guys. Jadi pada pengeluar telefon lain, mana yang asyik mengelat bagi bonus speaker tu, please. Jadi itu cerita pasal audio. Now tak sah kan kalau kita tak cerita pasal gaming pula. Alright, jadi aku rasa korang pun dah tahu Asus ROG dia ada A-Trigger kat tepi ni. Jadi cerita A-Trigger ke gaming test nanti kita cerita lanjut masa gaming test ke ataupun full review. Now aku nak tunjukkan pada korang dia punya X mode lah ataupun dia punya gaming mode lah. Macam korang tahu. So cara dia adalah kalau korang nampak kat bawah ni dia ada armory crate ni. Korang tekan armory crate ni, dia akan masuk macam so called gaming space dia lah. Right, so ini adalah first setup dia.
So dia kata bahawa dia nak suruh kita join the mission. Aku tengah start. Oh, dia suruh scan ROG Totem. ROG Totem yang atas ni lah kot. Kat sini kan. Right. So kita tengok apa jadi kalau kita scan. Okay. Nampak? So bila kita scan, dia macam ada something macam easter egg lah. Aku tak tahu apa jadi lah. Kau tengok lah. Oh nice. Dia ada animation macam AR guys. Oh ada motor keluar. Nampak? Ada motor keluar. Okay, kita tengok apa terjadi. Nice. Tekan start. So dia ajak kita layan kejap dia punya tutorial ni lah. Oh, nice. So lepas kita dah settle, oh, alright, lepas dah settle dia bagi kita reward guys. Ultrasonic Speak Machine Live Wallpaper Unlock. Go to the wallpaper to check it. Right, nice. So dekat dalam Armoury Crate ni korang akan nampak game kat sini. Macam ni tak ada game lah. Jadi korang pergi kat konsol ni, kat sini lah korang boleh set pelbagai benda yang penting untuk gaming lah. So dekat dalam ni ada Game Genie, ada A-Trigger punya setting, ada Network Acceleration punya setting. Fan speed ni kalau korang pakai dia punya aero cooler, korang boleh set dah nak kuat ke, nak disable ke. Sistem lighting punya setting pun ada. Korang boleh set nak lighting dia macam mana. Ini adalah yang wallpaper dia baru bagi tadi lah. Oh nice. Dia macam apa ni? Macam motor ke? Okay, 1, 2, 3. Oh kau nampak? Oh bergerak. Nice. Okay, kita offkan balik. Alright. So itu seberingkas pasal dia punya live wallpaper dan juga Armoury Crate. So guys, sekian saja video unboxing dan juga first hands-on review berkenaan dengan Asus ROG 3, sebuah gaming phone yang hangat dan terpadu untuk 2020 ni. Jadi berbalik-balik pada kita punya perbahasan awal-awal tadi, di mana berkenaan dengan isu China set versus dengan Malaysia set. So, dari segi isu ni banyak pendapat lah dilontarkan oleh kita semua lah. Jadi tak ada betul, tak ada salah. Tetapi aku nak cuba ketengahkan aku punya pendapat macam ni. Ramai yang mengatakan bahawa jangan beli China set sebab apa nanti 5G band tak support, dia punya signal band tak support, macam-macam benda lah. Ada yang tak dapat tu, ada yang tak dapat ni. Malah Asus ROG Malaysia pun ada mengeluarkan macam dia punya risalah online yang menunjukkan bahawa perbezaan antara Malaysia set versus China set. Dan don't buy. Dia set cakap please don't buy China set macam tu, tak silap akulah kan. Bagi aku senang je, ini semua bisnes lah. Jadi kenapa wujudnya permintaan untuk China set ni berbanding Malaysia set? Sebab dia satu je, murah. Harga. Itu je. Di dalam dunia teknologi yang semakin pesat, semakin kompetitif ni, harga adalah the main key factor dalam menentukan keputusan membeli tau. Nampak? Purchasing behavioral. Jadi macam korang tahu, Malaysia set selalunya akan lebih mahal. Satu, lambat keluar. Yang kedua, mahal. Contohnya lah Black Shark 3 Pro, contoh paling senang. Di mana Malaysia set jual berapa? 3899 hingga 4199. Import set jual berapa? 2899 sehingga ke 3300 sahaja untuk benda yang sama. Bezanya hanyalah ROM dan warranty, itu sahaja. Tetapi berbeza untuk Asus ROG 3 ni, di mana Asus punya phone korang boleh flash pada global ROM nanti tau. Macam Black Shark tu dia leceh dan tak boleh. Jadi bagi aku senang je. Benda apa yang korang tak dapat okay, bila korang beli Asus ROG 3 ni, for sure Play Store dapat. Korang boleh install macam aku tunjuk tadi. Benda yang tak dapat adalah benda-benda yang aku tunjuk tadi. Tak dapat kipas dia, tak dapat casing yang ada LED dia mungkin kalau yang Malaysia punya bagi lah. Dan dia tak dapat dia punya additional penutup getah tepi tu. Itu je. Dan kemungkinan perbezaan harga tu mungkin RM500 ke RM1,000 nanti. Aku boleh jangkakan harga dia mungkin berbeza sebegitu jauh. Jadi pendapat aku senang je. Berbaloikah korang menodai RM1,000 untuk kekurangan itu sahaja? Bagi aku tak apa. Sebab apa? Benda-benda tu mungkin korang tak guna, mungkin korang boleh beli asing dan mungkin still lagi jimat. Jadi in the end of the day terpulang, dari segi isu bandwidth, aku rasa so far kebanyakan telco memang support untuk Asus ROG China ataupun China phone punya bandwidth. Dari segi 5G pun aku rasa tak ada isu. Sebab apa? Kita pun tak ada siapa yang sempat merasa 5G punya connection lagi sekarang kan. Aku tak tahulah kalau anda kata ada antara korang yang sedang pakai 5G punya connection sekarang yang boleh membuktikan bahawa China set punya 5G tak support. Jadi so far tak ada, jadi tak boleh kita nak decide benda tu lagi tau. Jadi nanti bila sampai 5G kat Malaysia, kita masuk singkat ke sini. Kalau tak boleh baru kita ulas lebih lanjut. Senang cerita, tepuk poket tanya selera. Kalau anda kata korang jenis tak nak pening kepala, duit lebih banyak,
belilah Malaysia Set. Tapi kalau korang just nak memiliki peranti tu, sudi untuk belajar dan leceh-leceh sikit untuk penjimatan yang maksimum, China Set pun okey mah. Alright, so itu saja video untuk kali ini. Nantikan full review. Of course aku akan buat full review sebab ini peranti dinanti-nantikan. Mungkin nanti kita akan compete dengan gaming phone lain, Lenovo Legion mungkin, sebab dah order, tunggu je sampai. Alright, so guys, thank you for support me. Kalau korang suka video-video macam ni, klik butang subscribe di bawah, klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.